berkaitan dengan doa-doa semasa musafir. Wa ammal lati fi nafsil hajj, adapun zikir-zikir yang kita baca semasa haji, fanadhkuruha ala tartibi amalil hajj insya-Allah. Dan kami akan sebut benda tu, kami akan sebut zikir-zikir itu mengikut susunan amal haji. Maksudnya susunan manasik haji ataupun rukun haji dalam proses kita melakukan ibadah haji ataupun umrah. Insya-Allah dia kata. Wa ahdhiful adillati wal ahadith fi aktsariha, dan aku menghazafkan beberapa dalil dan ahadis fi aktsariha, pada kebanyakan tempat. Nanti kita akan tengok banyak Imam Nawawi buat mari doa sahaja, kecuali beberapa tempat sahaja Imam Nawawi buat mari riwayat-riwayat yang berkaitan. Khaufan min tulil kitab, ditakuti kitab ini jadi terlalu tebal sangatlah, panjang sangat-sangat. Wa husulis saimati ala mutali'ihi, dan jemu orang yang membaca dan mentelaah kitab ni. Fa inna hadzal bab tawilun jiddan, sesungguhnya bab ini, bahagian haji dan umrah ini panjang sangat-sangat. Falihadza asluku fihi al-ikhtisar insya-Allah. Dengan sebab itu aku ringkaskan apa yang berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan tentang haji dan umrah ini. Fa awwalu dhalika idza arada al-ihram, yang pertama sekali bila kita nak buat ihram, nak melakukan ihram, apa yang kena buat? Yaghtasala wa tawaddaa wa labisa izarahu wa ridaahu wa qad qaddamna ma yaqulu al-mutawaddi' wal mughtasil wa ma yaquluhu idza labisa thawb. Okey. Dia kata kita dah baca dah tentang apa yang perlu dibaca semasa berwuduk, semasa irtisal, semasa mandi, sama ada mandi wajib ataupun mandi biasa. Wa ma yaquluhu idza labisa thawb, dan juga bila kita nak pakai baju. Kita dah baca dah, kita dah belajar dah tentang doa-doa tu. Maknanya walaupun untuk haji dan umrah, baca doa yang sama, baca zikir yang sama yang kita dah belajar masa zikir untuk berwuduk dan mandi dan juga masa pakai baju. Kemudian apa? Summa yusalli raka'atain, kemudian solat sunat ihram sebanyak dua rakaat. Wa taqaddamat azkarus salah, dan telah disebut juga zikir-zikir di dalam solat. Sebenarnya kita tak belajar lagi zikir solat sebab kita dah lompat ke zikir semasa haji dan umrah. Zikir-zikir solat dah ada di dalam bab-bab sebelum bab haji dan umrah ini. Wa yustahabbu ay yaqra'a fi rak'atil ula ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah, dan disunatkan untuk dibaca pada rakaat pertama Al-Fatihah dan juga qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua Al-Fatihah dan juga qul huwallahu ahad. Fa idza faragha minas salah, bila habis je solat, ustuhibba ay yad'u bima syaa, disunatkan untuk kita berdoa dengan apa sahaja yang kita nak baca, yang kita nak doa. Wa taqaddama dzikru jumali min ad-da'awat wal adhkar khalfa salah, dan di sana dah banyak dah kita baca tentang zikir-zikir dan doa-doa selepas solat. Fa idza arada al-ihram nawahu biqalbihi, bila kita nak buat ihram, kita nak melakukan ibadah ihram, tindakan untuk kita melakukan ihram, nawahu biqalbihi, Imam Nawawi kata berniatlah seseorang itu dengan hatinya, sebab niat itu tempatnya hati. Wa yustahabbu ay yusa'ida bilisanihi qalbahu, dan disunatkan, ini mazhab Syafi'i, sebab Imam Nawawi mazhab Syafi'i, dan dia juga berpendapat bahawa disunatkan untuk lidah kita membantu hati dalam proses niat. Sebab kadang-kadang hati ni lalai, hati ni leka, hati ni kadang-kadang kelam kelibut, maka lidah kena bantu. Fayaqul, maka lidah pun kata apa? Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla labbaik Allahumma labbaik. Sesungguhnya aku berniat untuk melakukan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah azza wa jalla. Labbaik Allahumma labbaik, aku menyambut seruan untuk mengerjakan umrah dan haji ni. Oh ya Allah ya Tuhanku. Itu lafaz niat. Dalam mazhab Syafi'i terkenal kita dengan lafaz niat. Dalam mazhab-mazhab lain lafaz niat ini tidak menjadi perkara yang sepenting ulama-ulama Imam mazhab Syafi'i membincangkannya. Cumanya dari segi adab kita nak berniat itu
Dek, suara Ustaz tak ada ke? Itulah apa tengah cari kenapa. Assalamualaikum Ustaz. Suara Ustaz hilang lah. Ustaz terkena daripada radar. Ingat ke apa Assalamualaikum Ustaz? Ustaz. Sekejap lagi Dia Ustaz tak masuk ada. aku tunggu dulu. Saya cadangkan Ustaz keluar dan masuk balik. Ha. Gangguan talian tu. Gangguan talian. Tak Gangguan hilang. internet. Ustaz Non, keluar Ustaz dan terkeluar masuk lah, balik Non. Ustaz. Dia tak ada suara dia tak apa. ada. Sekejap lagi Ustaz masuk balik. Ada lain tu dalam problem. Ada, dia hilang sekejap je. Sekejap lagi masuk lah tu. Harap maaf. Mesti kena sabar sebentar. Tak barang. Apa kontak dia ni? Okey, baik. Apa dia ni? Okey. Apa Dah lain? masuk Ustaz. Time. Tak dah masuk ke belum? Apa nak call dia? Okey. Berhubungi. Tapi kadang-kadang bila Ustaz dia tengah udara, dia tak tengok telefon dia tu. Dia tak masuk lagi kan? Apa nak Cuba call dia cuba sekarang? hubungi. Tak apa. Sekejap lagi Ustaz akan masuk. InsyaAllah. Malam ni lain memang susah ke? Okey, kita ada. Satu lagi, Ustaz buat siaran dari mana? Kena tengok lokasi juga tu. Dari rumah dia. Oh, buat. Kat Perak hari ni hujan. Kena tengok lokasi. Ada apa tu kawasan-kawasan yang pemancar dia terganggu. Tu, ada yang kata line susah tak boleh masuk tu. Saya rasa memang ada gangguan talian. Kalau dia kat Perak memang ya. Ada gangguan talian. Tadi saya pun lama tak boleh masuk. Gangguan tadi. Ada Memang tak boleh masuk. gangguan dekat pemancar. Kedah bersama hujan Kalau lebat. Upah boleh hubungi dia by phone, kita tak tahu. Tak sementara tu apa sedang hubungi Ustaz. Mohon jemaah harap bersabar ya sebentar. Okay, Upah dah hubungi dah tu. Ya, Upah sedang hubungi Ustaz. Okay, kita minum dulu. Sampai minum dulu. Ustaz Azhar. Kalau kita buat siaran langsung macam ni, kalau ada gangguan ni kita up music ni ataupun slide. Jom grup ni pergi umrah bersama kami 20 Februari tahun depan. Kita sekolah. Itu dah iklan dah tu, kena bayar tu iklan tu. Ustaz Kak dah masuk. Misliah, jom Kak Misliah. Datuk Samsung yang Assalamualaikum bawa kan. Ustaz. Ustaz dah masuk. Ustaz dah masuk. Okey, boleh Ustaz teruskan. Ustaz onkan Ustaz, mikrofon. mikrofon tak belum on lagi Ustaz. Ustaz Mikrofon. onkan mikrofon please. Mikrofon belum. Saya minta maaf, saya ganti balik waktu ni, minta maaf. Okey, tak apa. Tak apa Ustaz, Sampai mana gangguan teruskan? talian Ustaz. Sampai mana tadi? Sampai mana? Apa ni tadi rasanya Ustaz bercakap tentang Niat. niat. Okey, niat. Okey. Ya umrah. Allahu Akbar. Okey. Saya bercakap dah tadi kan tentang niat kan. Maksudnya disunatkan untuk kita bantu niat dalam hati kita itu dengan lidah. Disunatkan untuk bantu dengan lidah. Fayaqulu, dan berkatalah orang yang nak berniat dengan lafaz niat itu, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya dia kata saja aku buat haji ataupun buat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia talbiyah lah labbaik Allahumma labbaik sampai habis. Wal wajib niyatuhul qalb. Yang wajibnya adalah niat dekat hati. Wal lafzu sunnah. Maksudnya melafazkan niat itu sunat.
Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab-mazhab lain dia tak banyaklah bincang bab lafaz niat ini. Lepas tu Imam Nawawi kata falau yaqtasara 'ala al-qalb, kalaulah dia berniat melalui hati saja, tak ada lafaz niat melalui lidah dia, ajza'ahu, maksudnya dia dapat dah sah dah ihram dia. Walau iqtasara 'ala lisan, kalau dia hanya berniat dengan, maksudnya dia menyebut dengan lidah saja lafaz niat tetapi tidak dengan hati, lam yujzi'hu, tak dapat, tak sah ihram ataupun ibadah itu. Dan Imam Abul Fath Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, dia kata apa? Dia kata kalaulah seseorang itu selepas lafaz niat tadi dia baca Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami kana hasana. Siapa yang baca selepas dia niat itu, dia niat ihram itu, dia kata dia baca doa tadi tu, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, laka ahrama nafsi, bagimu aku berihram diriku dan rambutku dan kulitku, walahmi dan juga dagingku dan juga darahku, maka baik juga. Ini pendapat ataupun nasihat daripada Abul Fath Sulaim bin Ayyub. Okey, itu pendapat. Okey, itu apa yang diijtihadkan oleh Abul Fath Sulaim. Sebenarnya saya bagi tahu awal kita sebenarnya saya dah check, kita tengok sebenarnya doa-doa yang khusus, kalau ikut setengah-setengah website, dia kata falaisa lit-tawaf, berdasarkan Imam Ibn Baz, contohnya bin Baz dan beberapa lagi ulama lain, dia kata memang tidak ada sebenarnya, kalau kita telusuri, tidak ada sebenarnya banyak doa-doa khusus yang datang daripada Nabi ni, yang secara sahih ni tak banyak sangat. Tetapi ada beberapa sahaja. Jadi bila tak banyak, maka ulama-ulama berinovasi, membuat doa-doa untuk kita berdoa semasa kita sa'i, kita tawaf, kita wukuf di Arafah dan Muzdalifah dan sebagainya. Itu sebab kalau kita tengok kat sini, banyaknya doa-doa yang disarankan oleh para ulama, bukan doa-doa yang datang daripada sunnah ataupun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa nanti kita akan tengok dan kita akan jumpa insya-Allah. Macam yang tadi ini disarankan oleh Abul Fath Sulaim bin Ayyub Ar-Razi. Dan juga waqala ghairuhu, dan ulama-ulama lain juga dia ada sebut juga dan bagi nasihat juga, cadangkan juga baca apa. Sebab tadi kita dah bagi tahu dah, doalah apa sahaja pun dalam proses kita melakukan ibadah umrah dan haji, tak ada masalah, sebab tidak ada banyak dalil yang datang dari sunnah tentang doa-doa yang maksur ini. Waqala ghairuhu, Imam Nawawi kata orang lain, ulama lain juga ada sebut juga, yaqulu aidan, boleh juga baca Allahumma inni nawaitul hajj, ya Allah ya Tuhanku, aku berniat haji ataupun umrah. Kena ingat bila saya sebut haji dekat dalam ni, maknanya terpakai juga untuk umrah. Fa'inni alaihi, maka bantulah aku ke atas buat haji dan umrah itu. Wa taqabbalhu minni, dan terimakanlah umrah ataupun haji dariku ini. Wa yulabbi fayaqul, dan maka bertalbiyahlah orang itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadhihi talbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah talbiyah yang dilakukan, yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk dalam Sahih Bukhari, boleh rujuk dalam Sahih Bukhari, cuba tengok dalam hadis 1549, dalam Muslim 1184. Wa yustahabbu an yaqula fi awwali talbiyatin yulabbiha, dan disunatkan untuk kita sebut pada awal talbiyah, sebab talbiyah ni berulang-ulang. Talbiyah ni kita talbiyah lah, kita sampai ke Kota Mekah, kita sampai kat mana, kita talbiyah sahaja. Talbiyah ni dilakukan berulang-ulang, sebab banyak fadilat, maksudnya besar fadilatnya, sebab Nabi bertalbiyah. Ikut mutaba'ah, qudwah, iqtida', mengikut Nabi. Tapi disunatkan untuk kita talbiyah pada awal talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, itu awal, paling awal tu kita kata labbaik Allahumma bihajjah.
Maksudnya kalau kita nak buat haji, kita kata labbaik Allahumma bihajjah in kana ahrama bihajjah. Ini hajjah ni, dia bukan hajjah orang perempuan pergi haji. Hajjah ini satu noun ataupun satu perkataan yang melambangkan perbuatan melakukan haji. Okey? In kana ahrama bihajjah. Kalau kita buat haji, kita ihram haji, kita kata labbaik Allahumma bihajjah. Kalau kita ihram untuk umrah, labbaik bi umrah. Labbaik bi umrah in kana ahrama biha. Kalau kita berihram untuk umrah. Tetapi wala yu'idu dhikra al-hajj wala al-umrah fima ya'ti ba'da dhalika min at-talbiyah 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Selepas itu tak payah dah ulang labbaik Allahumma bihajjah. Kalau ikut majoriti ulama yang dipilih oleh ramai ulama, tak ulang dah. Tapi kalau ada orang setiap kali dia talbiyah labbaik Allahumma bihajjah, labbaik Allahumma bi umrah ke, itu tidaklah salah juga, tetapi ikut mazhab yang sahih, yang mukhtar, yang majoriti berdasarkan iqtidak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu disunatkan mengikut pendapat Imam Nawawi. Wa'lam anna talbiyah sunnatun. Okey. Ada soalan tak? Takut saya tertinggal. Okey. Wa anna talbiyah sunnatun. Dia kata wa'lam anna talbiyah sunnatun. Ketahuilah bahawa talbiyah itu sunat. Lau tarakaha sahha hajjuhu wa umratuhu wa la syai'a alaih. Kalau tinggal talbiyah, sahih juga. Sah juga haji dan umrah dia, dan tak ada apa-apa pun kena hukuman ataupun denda ke atas dia. Tetapi talbiyah itu kan perkara sunat yang dituntut dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Imam Nawawi kata apa? Lakin fatathul fadilatul azimah wal iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang tak buat talbiyah, maka dia hilanglah, rugilah dia dengan kelebihan-kelebihan yang besar dalam konteks mengikut dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa sahih min madhhabina wa madhhabi jamaahiril ulama. Dan inilah yang paling sahih, yang paling betul dan dalam mazhab kami, dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab majoriti ulama. Wa qad awjabaha ba'du ashabina, dan sebahagian daripada rakan-rakan kami dalam mazhab Syafi'i mewajibkan untuk bertalbiyah. Washtarataha li sihhatil hajj ba'dhum, dan ada yang mensyaratkan talbiyah ini menjadi syarat sah haji. Ada pendapat itu ada. Jangan kita pelik kalau ada yang mengatakan wajib. Itu sebab pentingnya ilmu supaya kita tidak menyesatkan, tidak menyalahkan orang lain yang mungkin bermazhab atau mengikut pendapat mazhab dan ulama lain. Tapi Imam Nawawi kata wasawabul awal, yang betulnya dia kata yang pertama tadilah, hukumnya adalah sunat. Lakin tustahabbul muhafazah 'alaiha, dan juga disunatkan untuk kita menjaga, untuk kita sentiasa bertalbiyah, untuk kita sentiasa bertalbiyah. Maknanya benda tu sunat, tak buat okey, tapi kalau buat kita melakukan sunat. Dan ada juga ulama kata wajib, maka kita maintain duduk di atas sunat itu supaya kita tidak tergelincir kepada yang tak dapat pahala dan tidak pergi kepada yang agak ekstrim mengatakan perkara itu wajib. Walil khuruj minal khilaf, seolah-olah kita ni keluar daripada khilaf. Khilafnya ada tiga, ada yang kata tak buat, ada yang kata sunat, ada yang kata wajib. Maka kita buat perkara sunat, maka kita dapat juga pahala ataupun kita dapat juga mengikuti orang-orang yang kata wajib. Itu sebab ulama dalam ilmu usul dia kata apa? Al khuruj minal khilafi aula, keluar daripada khilaf itu lebih utama. Okey? Wa idza ahrama an ghairihi, kalaulah seseorang itu berihram untuk orang lain, untuk orang lain. Kalau tengok kat sini tu di Bamil Isra bila okey. Okay, ada yang kata sunat di israr ataupun disirkan talbiyah, tetapi ramai juga ulama mengatakan dengan jahar pun tak ada masalah talbiyah ini. Kalau kita berihram, wa idza ahrama an ghairihi,
kalau kita berihram untuk orang lain, maksudnya buat ihram untuk orang lain ataupun haji untuk orang lain, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulan labbaik Allahumma an fulan. Kalau kita buat untuk orang lain, kita niat kita adalah saja aku buat haji dan aku berihram dengan haji, dengan ihram itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk fulan. Labbaik Allahumma untuk fulan juga, ila akhir ma yaquluhu ma yuhrimu an nafsi. Sama juga macam mana dia buat untuk dia berihram untuk diri dia sendiri. Yustahabbu ay yusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Disunatkan juga untuk kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas talbiyah. Wa ayyad'u li nafsihi wa liman arada bi umuril akhirati wad dunya. Dan disunatkan juga untuk kita terus berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk siapa-siapa yang kita nak doakan untuk mereka untuk kebaikan perkara-perkara akhirat dan dunia. Wa yas'alallaha ta'ala ridwanahu wal jannata wa yasta'idha bihi minan nar. Dan dia juga memohon daripada Allah SWT untuk mendapat keredaan Allah SWT dan mendapat syurga Allah SWT dan minta tolong dan berlindung daripada api neraka jahannam. Wa yustahabbul ikthar minat talbiyah. Dan disunatkan untuk kita banyak-banyak bertalbiyah. Wa yustahabbu dhalika fi kulli hal. Dan disunatkan untuk kita bertalbiyah ni dalam semua keadaan. Sama ada kita berdiri, sama ada kita duduk, sama ada kita berjalan, sama ada kita naik kenderaan, sama ada kita duduk berbaring, sama ada kita berturun. Maksudnya kita tidur, kita orang kata apa, kita singgah dekat mana-mana. Wasairan, sama ada kita sedang bergerak. Wa muhadithan, sama ada kita sedang berhadas kecil. Wa juga, dan sama ada kita tengah berjunuk, kita tak ada masalah untuk talbiyah. Wa haidan, dan juga orang dalam keadaan haid. Wa inda tajaddudil ahwal wa taghayuriha zamanan wa makanan wa ghairi dhalik. Tak kira lah sama ada kita tu beralih dari keadaan kita bangun dari tidur, kita bergerak, kita berlari, kita makan, kita minum, teruskan bertalbiyah. Ka iqbalil laili wan nahar. Seolah-olah kita bertalbiyah itu tidak henti-henti, seperti mana tidak hentinya pertukaran dan peredaran malam dan siang. Wa indal ashar, dan juga ketika kita waktu sahur, waktu malam. Wa istima'u war rifaq, dan kita bertemu, kita berpisah. Wa indal qiyam wal qu'ud. Ini nak ceritanya, maksudnya diteruskan bertalbiyah itu sehingga seolah-olah tidak ada masa langsung kita tak bertalbiyah. Tapi yang sahih, la yulabbi fi halit tawaf was sa'i. Dan yang benar, yang lebih sahih kita tidak bertalbiyah pada waktu tawaf dan sa'i. Tapi kalau ada orang bertalbiyah pada waktu tawaf dan sa'i, boleh tak? Boleh. Cuma Imam Nawawi kata yang lebih sahih, yang lebih aula, yang lebih utama adalah kita tak bertalbiyah semasa tawaf dan sa'i. Sebab apa? Li'anna lahu ma'adhkaran makhsusah. Sebab padanya ada zikir-zikir yang khusus. Wa yustahabbu ayarfa'a sawtahu bitalbiyah. Dan disunatkan untuk kita mengangkat suara kita kuat sikit untuk kita bertalbiyah bihaitsu la yushaqqu alaih, dalam keadaan kita tidak memberi masyaqqah, memberi kesusahan ke atas diri kita. Jangan sampai menjerit-jerit labbaik Allahumma labbaik sampai kita letih dan susah. Sebab kalau kita menjerit-jerit, kita letih, kita susah, kita akan bertalbiyah sikit. Kita letih, kita minum air, kita rehat, kita penat, kita tak bertalbiyah dah. Tapi kita bertalbiyahlah dengan suara yang agak tinggi, didengari, sebab ia syiar, haji ni syiar. Okay? Kita bertalbiyah dengan suara yang agak kuat tetapi tidak memudaratkan dan tidak meletihkan, tidak memenatkan. Itu cara bertalbiyah. Semoga kita terus mampu untuk bertalbiyah dalam setiap keadaan kita buat haji dan umrah. Wa laisa lil mar'ati raf'us sawt. Dan tidaklah bagi orang perempuan itu untuk mengangkat suara. Jadi ingat, pergi buat umrah, pergi buat haji, untuk talbiyah ni cuba orang perempuan slowkan suara dia. Pada ketika sebab suara orang perempuan kebanyakannya akan mengundang
fitnah. Lianna sawtaha yukhaful iftitanu bihi. Kerana suara perempuan itu ditakuti mendatangkan fitnah. Bukan pada hukum asalnya itu suara perempuan itu fitnah ataupun suara perempuan itu aurat. Asalnya tidak, tetapi kebanyakan keadaan dia akan mendatangkan fitnah. Bagi suara orang lelaki tak ada isu sangat. Bagi suara orang perempuan yang lembut, kadang-kadang ada orang perempuan ni memang lagi soft, cakap lembut lagilah mungkin mendatangkan fitnah. Maka untuk bertalbiyah disunatkan untuk bagi orang perempuan bertalbiyah dengan suara yang agak perlahan, didengari untuk diri sendiri je lah cukup, tidak didengari oleh orang lain. Tapi kalau kita dengan kawan-kawan kita je, dengan perempuan, 3, 4, 5 orang dalam grup, kita tengah makan ke apa, kita nak talbiyah, tak apalah kalau tak didengari oleh orang lain, tak ada masalah. Wa yustahabbu an yukarrira talbiyah kull marratin 3 marrah fa akthar. Disunatkan juga untuk kita bertalbiyah, setiap kali kita bertalbiyah itu kita buat 3 kali. Kita buat 3 kali. Wa ya'ti biha mutawaliyatun la yaqtu'aha bi kalam wala ghairihi. Dan dia buat itu tidak terputus. Maksudnya talbiyah yang pertama, kedua, ketiga itu tidak terputus dengan kalam ataupun cakap-cakap. Wa in sallama alaihi insan. Kalau ada orang bagi salam, dia jawablah salam. Sebab talbiyah itu sunat. Wa yukrahu salam alaihi fi hadhil halah. Dan dimakruhkan, tidak disukai untuk kita bagi salam kepada orang lain yang sedang bertalbiyah. Wa idza ra'a syai'an fa'ajabahu, bila nampak sesuatu yang dia rasa tengah-tengah dia talbiyah, dia nampak sesuatu yang memberi dia takjub dan rasa pelik, rasa macam macam hebat sangat, dia kata apa? Dia gantikan talbiyah itu, dia kata labbaika innal aisha aishul akhirah. Innal aisha aishul akhirah. Maksudnya apa? Kalau yang ini pun saya dah tengok dah tadi, terjemahan dia tu nampak macam tak berapa kena sikit, saya minta maaf. Kalau terjemahan dekat kitab tuan-tuan dan perempuan ni, dia kata apa? Muka surat 362, dia kata apa? Dia kata labbaika innal aisha aishul akhirah. Aishul akhirah, aku menyambut panggilanmu, labbaika. Sesungguhnya kehidupan seperti ini adalah kehidupan akhirat. Maknanya dekat sini saya innal aisha. Dekat sini kalau nak terjemah yang kita fahami lagi, terjemahan dia lebih kurang macam ni. Aku menyambut panggilanmu, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan, sebab bila kita tengok benda yang macam ajaib sangat, seolah-olah macam benda tu mengganggu kita. Perkara yang mengganggu ni kita kena counter balik dalam kepala kita bahawa sebenarnya benda ni biasa je. Sesungguhnya kehidupan yang betul-betul sebenar-benar kehidupan adalah kehidupan dekat akhirat. Dekat sana lagi hebat, dekat sana lagi banyak perkara ajaib, dekat sana lagi, dekat syurga lagi banyak perkara-perkara yang menarik. Kalau ada gangguan-gangguan yang datang semasa kita bertalbiyah dan mengganggu kerja umrah dan haji kita. Kalau dia kata sesungguhnya kehidupan seperti ini adalah kehidupan akhirat, wallahu alam, mungkin itu terjemahan bagi mereka yang mungkin boleh faham dengan cara itu. Tetapi kalau nak berdasarkan apa yang saya belajar bahasa Arab dan sebagainya, innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya aish maksudnya kehidupan itu, kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, sebab kehidupan kat dunia sementara. Dia bukan kehidupan kat dunia ni hanya sebagai ladang, tempat kita diuji dan sebagainya. Tapi kehidupan yang benar-benar kehidupan yang memberi kebahagiaan yang sejati, yang sempurna, yang sebenarnya adalah kehidupan dekat akhirat. Maksudnya itulah kehidupan. Maksudnya kalau di sana itu bagus, itulah kehidupan. Kalau di sana itu tidak bagus, itulah kehidupannya yang hakiki. Maka iqtida' bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kat sini, dia kata Imam Syafi'i mengeluarkan hadis ini berkaitan dengan labbaika innal aisha aishul akhirah ini. Bila kita melihat perkara yang menakjubkan dan mengganggu kita punya kerja umrah dan kita bertalbiyah itu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um daripada Mujahid mursalan, secara mursal. Mursal ini di antara kategori hadis daif lah, tetapi dia tidak masuk dalam, kita tengok sini
tidak dikatakan dhaif jiddan ataupun maudhu' ataupun fake dan sebagainya, maka bolehlah as long as tidak ada dalil datang dalam secara khusus dalam keadaan itu, maka bila ada riwayat yang dhaif yang makna dia juga memberi motivasi dan menjaga kita untuk kebajikan kerja umrah dan haji kita, maka insya-Allah boleh diamalkan. Dan juga datang daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas secara marfu' daripada dalam kitab Ibnu Khuzaimah, dan Hakim An-Naisaburi juga mengeluarkan dalam kitab Al-Mustadrak. Boleh tengok dalam juz utama hadis 465, boleh tengok, boleh rujuk nanti insya-Allah, supaya setiap benda yang kita tengok kat sini dia ada rujukan, ada dalil supaya kita rasa yakin dengan apa yang kita buat, ibadat yang kita buat. Okey. Wa'lam anna talbiyah la tazalu mustahabbah hatta yarmiya jamratal aqabah. Ini dah masuk dalam bab haji lah sikit. Dia kata talbiyah ini sentiasa boleh dibaca sehinggalah kita sampai ke arah nak lontar jamrah dekat Aqabah pada hari korban itulah. Aw yatufu tawaf al-ifadah idza qaddamahu. Okey, yang ni saya tak masuk Okey, terus kepada Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Tengok dia kata qala al-Imam Asy-Syafi'i. Kejap. Perlu difahami. Kejap. Kenapa dekat kitab ni tak ada dekat sini? Okey, ada. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang melakukan ibadah umrah bertalbiyah sampai mengusap rukun yamani. Maksudnya wa yulabbil mu'tamir hatta yastalim ar-rukn. Bagi orang yang buat umrah, dia akan bertalbiyah sehinggalah dia mengusap rukun, itu rukun yamani. Dekat Kaabah, pucuk Kaabah tu kan. Okey. Lepas tu fa idza wasala al-muhrim ila harami Makkatin zadahu Allahu syarafan. Bila sampai, sekejap saya tengok kalau ada, sekejap saya risau takut disconnected lagi. Okey. So far okey. Idza wasala al-muhrim, bila sampai je orang yang berihram ke haram ataupun ke Mekah, zadahu Allahu syarafan, Allah telah memuliakan dia. Allah bagi orang-orang yang ditakdirkan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, buat umrah, buat haji, Allah dah muliakan dia. Banyak lagi cara Allah nak muliakan manusia, tetapi ini di antara cara Allah nak muliakan seseorang itu. Ada orang pergi melancong merata-rata tetapi tidak dimuliakan dengan Allah hantar dia dekat Mekah atau ke Madinah untuk buat haji dan umrah. Ustuhibba lahu ay yaqul, disunatkan untuk kita baca, untuk dia baca apa? Allahumma hadha haramuk wa amnuk faharrimni 'alan nar wa amminni min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika wa yad'u bima ahab. Disunatkan, dia kata bila sampai dekat Mekah, bacalah Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ini adalah haram engkau. Maksudnya ini adalah tanah haram engkau. Wa amnuk, keamananmu. Faharrimni 'alan nar, dan haramkanlah aku, hindarkanlah aku daripada api neraka. Wa amminni min 'adzabik, dan selamatkanlah aku, tenangkanlah aku, amankanlah aku daripada azabmu. Pada bila? Pada hari engkau bangkitkan hamba-hamba kamu. Waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik, dan jadikanlah aku dalam kalangan wali-wali engkau, wali-walimu ya Allah, wa ahli ta'atik, dan orang-orang yang mentaatimu ya Allah, wa yad'u bima ahab, dan kemudian dia doalah apa yang dia nak doa. Itu sebab ulama kata pada proses kita buat haji dan umrah ni, bila-bila kita doa je terus apa yang mendatangkan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Fi istihbabi ma yaqulul muharim idza waqa'a basarahu 'ala al-Ka'bah. Ini doa yang dibaca, disunatkan untuk kita baca bila kita tengok Kaabah, bila kita terpandang Kaabah. Fa idza dakhala Makkah wa waqa'a basarahu 'ala al-Ka'bah. Bila kita masuk Mekah dan kita terus nampak, bila masuk Mekah, biasa cari Kaabah dululah, bila nampak kotak hitam itu kan, perasaan dia lain sikit, perasaan dia lain, rasa sebab, rasa sayu, ada yang sampai menangis, sebab ini semua adalah jihad. Jihad harta, jihad jaga kesihatan kita, jihad
orang kata tenaga kita, jihad masa kita, kita berkorban semua tu untuk sampai ke Mekah, sebab ia memerlukan pengorbanan yang banyak. Ustihibba ayyarfa'a yadayhi wa yad'u, disunatkan untuk diangkat tangan dan dia baca. Faqad ja'a annahu yustahabbu du'a al-muslim 'inda ru'yatil Ka'bah. Ada disunatkan seseorang itu untuk berdoa bila dia nampak Ka'bah. Wa yaqulu Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah rumah ini, itu Kaabah Baitullah itu kemuliaan, ta'ziman dan keagungan, takriman dan ketinggian dan kemuliaan, wa mahabatan dan kehebatan, wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran, dan tambahkanlah kepada sesiapa yang memuliakan, yang meninggikan dengan Kaabah ini dengan melakukan haji dan umrah dengan segala kemuliaan dan keagungan dan kebaikan kepada orang-orang yang datang buat umrah dan haji. Dan juga ulama Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata disunatkan juga baca apa? Baca Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam. Ya Allah, ya Tuhanmu, engkaulah salam yang sejahtera, daripadamu lah kesejahteraan. Hayyina, hidupkanlah kami ya Allah, ya Tuhan kami dengan keamanan, dengan keselamatan. Thumma yad'u bima sya'a min khairatil akhirati wad dunya. Kemudian dia doalah dari segi kebaikan dunia dan akhirat. Wa yaqulu 'inda dukhulil masjid ma qaddamnahu fi awalil kitab fi jami'il masajid. Dan bila dia masuk je Masjidil Haram, dia masuk je dalam ruang masjid yang ada Kaabah itu, maka dia teruslah berdoa dengan doa-doa masuk masjid yang macam kita dah belajar sebelum ini. Ada soalan ke? Ada siapa-siapa nak tanya ke? Kalau tak ada, kita terus insya-Allah. Okey. Fi adhkarit tawaf. Yustahabbu an yaqul, pada menyatakan zikir-zikir semasa kita tawaf. Yustahabbu an yaqul 'inda istilamil hajar al-aswad. Disunatkan untuk kita baca bila kita Hajar al-Aswad. Kita kejap saya tengok kat sini. Manasik. Muntazam mustahab. Okey. Yustahabbu an yaqula 'inda istilamil hajar al-aswad awalan. Disunatkan untuk kita berkata bila kita istilam, kita sampai ke dekat Hajar Aswad, sentuh, cium dan sebagainya. Wa 'inda ibtida'it tawaf aidan. Pada permulaan tawaf juga kita baca bismillah, wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Allah Maha Besar, ya Allah, ya Tuhanku, keimananku terhadap kamu, terhadap engkau ya Allah, wa tasdiqan bi kitabika, dan aku membenarkan kitabmu iaitu Al-Quran, wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatik, wa wafa'an bi'ahdika, dan aku menepati janjiku terhadapmu, wattiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu an yukarrir hadha dhikra 'inda muhadhatil hajaril aswad fi kulli tawfatin, dan disunatkan untuk kita berulang-ulang sebut benda ni, sebut doa ni, bismillah, wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita lalu selari dengan Hajarul Aswad setiap kali kita tawaf. Wa yaqulu fi ramlihi fil ashwat al-thalatha. Dan juga disebut bila kita habis
pusingan yang ketiga, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku, berikanlah aku haji yang mabrur. Wa dhanban maghfuran, dan juga dosa yang diampunkan. Wa sa'yan mashkuran, dan usaha yang disyukuri, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu fil arba'atil baqiyah, dan disebut pada tawaf, pusingan tawaf yang 4 yang terakhir itu, Allahumma ghfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal a'azzul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, dan maafkan aku terhadap apa yang Engkau Maha tahu, dan Engkaulah Maha berkuasa, yang Engkaulah Maha mulia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Kita semua dah faham makna dia. Ini adalah di antara ucapan-ucapan doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah cek dah. Inna safa. Okey. Sekejap. Okey, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu qala Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Ahabbu ma yuqalu fi tawaf, Allahumma rabbana atina fid dunya ila akhirih. Imam Syafi'i dia kata apa? Yang paling disukai untuk dikatakan semasa tawaf adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ila akhirih. Qala uhibbu an yuqal fi kullihi, dan aku suka sangat-sangat kalaulah ia disebut di setiap kali kita tawaf. Wa yustahabbu an yad'u fi ma baina tawafihi bima ahabba min dinin wa dunya walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fahasan. Disunatkan untuk kita doa apa-apa saja dalam tawaf kita untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Dan Imam Syafi'i dia kata apa? Dia kata kalaulah, sebab kadang-kadang bila kita pergi umrah, kita pergi haji, kadang-kadang ada orang dia gugup, dia sebab, kadang-kadang dia tak sempat nak baca, tak sempat nak doa, maka itu ada orang yang bantu sikit baca. Dan dia kata walau da'a wahidun, kalau seseorang telah berdoa dan wa ammana jama'atun, dan mengaminkan jamaah yang lain, maka itu juga baik. Okey. Dalam bab Hajarul Aswad, sebab tadi dah sebut tentang Hajarul Aswad. Dalam bab Hajarul Aswad ni kadang-kadang kita kena faham juga, supaya kita tidak melakukan, semoga kita tidak melakukan apa? Tidak melakukan perkara-perkara yang sebenarnya mendatangkan masalah kepada kita. Mendatangkan perkara-perkara yang sepatutnya kita tidak buat. Allahu Akbar. Umar Al-Khattab dia kata apa? Dia kata tentang Hajarul Aswad. Dia kata inni la'alamu annaka hajar. Dia cium, kan kita disunatkan untuk cium Hajarul Aswad. Inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Dia kata, kamu tidak mampu untuk memberi mudarat dan memberi manfaat, dia kata. Laula ra'aitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maka aku tidak mencium kamu. Maksudnya isu Hajarul Aswad ini bukan kita cium dengan sebab apa-apa. Kita cium hanya sebab Nabi buat. Itu sebab hukum cium Hajarul Aswad ini adalah perkara ta'abbudi, perkara ibadat yang kita tidak ketahui apa hikmahnya. Kita buat hanya iqtida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya adalah untuk mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Itu sebab Umar sendiri dia tidak pernah bagi tahu, dan dia tidak pernah tafsirkan kenapa kena cium Hajarul Aswad. Kalau kita rasa kita pandai untuk menafsirkan kenapa kita cium Hajarul Aswad, maka saya tak tahu apa yang kita nak katakan, sebab Umar lebih faham apa yang Nabi buat. Umar lebih faham tentang Islam.
Tetapi Umar kata, aku tahu sesungguhnya engkau ini batu. Engkau tidak datangkan mudarat, engkau tidak datangkan manfaat. Tetapi dan kalau aku tak tengok, aku tak nampak Rasulullah SAW cium kamu, maka aku tidak akan cium. Maka cium Hajarul Aswad ini perkara ta'abbudi dan perkara itu sunat. Dilakukan. Cuma dalam gerak kerja kita, buat kerja laku umrah ini, kita kena faham perkara sunat dan perkara yang haram kita buat masa kita buat haji dan umrah. Menyakiti orang lain haram, berkata-kata nista haram, bercakap kasar haram, menidakkan hak orang lain haram. Kadang-kadang kita sampai kita potong queue, kita langgar orang jatuh, orang sakit. Kadang-kadang orang tak sakit tapi dia rasa tidak selesa. Maka itu juga perkara yang haram kita dah buat masa kita buat kerja haji dan umrah. Maka Wallahualam, ini pengalaman saya sendiri. Saya tak sempat nak cium Hajarul Aswad masa saya buat umrah. Saya belum buat haji lagi. Pernah buat umrah. Nak sangat cium Hajarul Aswad. Memang dari Malaysia pergi nak sangat cium Hajarul Aswad. Tetapi Allah uji saya tak dapat cium Hajarul Aswad. Saya kata tak apalah, sebab pergi itu waktu bulan puasa. Kalau siapa pergi umrah bulan puasa, semua faham sebenarnya memang ramai sangat-sangat, memang pack sangat-sangat. Maka saya kata tak apalah, tak dapat cium Hajarul Aswad, aku buatlah perkara-perkara sunat lain, tawaf, baca doa dalam tawaf, talbiyah, benda-benda yang memang dah ada dalil sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat perkara-perkara yang banyak lagi perkara sunat yang kita boleh himpun pahala. Alhamdulillah, saya tak pernah terfikir untuk solat dalam raudah, sebab saya rasa raudah itu lebih susah nak dapat daripada cium Hajarul Aswad. Tetapi dengan saya, wallahualam, ini rezeki yang Allah bagi saya. Alhamdulillah, walaupun dapat masuk dalam raudah itu, seluas ruang itu, seluas untuk sujud saja. Bayangkan solat dalam raudah itu, solat dekat satu tempat yang ruangnya memang ruang untuk sujud saja. Maka berdiri dekat situ, rokok dekat situ, maka masa nak sujud kena anjak sikit kaki ke belakang dan sujud. Dan adjust badan untuk sujud di dalam raudah itu. Maka saya rasa kalau kita bagi ruang, kita cuba untuk tidak buat perkara-perkara yang tidak bagus, walaupun kita nak sangat buat perkara-perkara sunat dalam satu masa yang kita ada konflik itu, maka lepaskan benda tu sebab perkara itu pun sunat. Maka insya-Allah Allah akan gantikan dengan perkara-perkara lain yang juga sunat, yang juga boleh mendatangkan kebaikan dan kelebihan kepada kita insya-Allah. Lepas tu apa lagi? Wa yustahabbu an yukarrir hadha dhikra 'inda muhazati Hajarul Aswad. Bila kita lalu kita baca Hajarul, kita baca doa. Kita baca doa yang saya sebut tadi tu. Allahumma ghafir. Kejap. Saya ni buka dua kitab, jadi dia jadi macam okey, kejap. Okey. Lepas tu wa yaqulu fil arba'ah, pada pusingan-pusingan yang terakhir itu kita baca Allahumma ghafir warham wa'fu amma ta'lam wa antal a'azzul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, lepas tu Imam Syafi'i. Okey. Lepas tu kalau tengok dekat muka surat yang muka surat 364 tu, dua perenggan dari bawah, diceritakan daripada Al-Hasan. Diceritakan daripada Al-Hasan rahimahullah anna du'a yustajab hunalika fi 15 mawdi'an. Sesungguhnya diriwayatkan, disunatkan untuk kita baca doa sebab ada riwayat-riwayat datang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan tempat-tempat tertentu. Dia kata disunatkan untuk kita baca doa. Doa ini maksudnya mustajab pada 15 tempat. Pertama masa tawaf, kedua multazam, lepas tu tahtal mizab, maksudnya dekat Hijr Ismail itu. Lepas tu dalam Kaabah. Lepas tu masa doa, masa minum air Zam-Zam, dekat Telaga Zam-Zam. Kalau tidak dekat Telaga Zam-Zam pun masa kita minum air Zam-Zam. Lepas tu Safa dan Marwah. Lepas tu masa sa'i, masa kita dah sa'i itu, sebab sa'i itu di antara Safa dan Marwah. Dekat Safa pun mustajab, dekat Marwah pun mustajab, dekat tengah-tengah kita bersa'i itu pun mustajab. Lepas tu di belakang makam Ibrahim itu. Lepas tu dekat Arafah, dekat Muzdalifah, dekat Mina, dekat 3 jamrah itu.
maka famahrum man la yajtahida fi du'a'i fiha. Maka amat-amatlah rugi bagi orang-orang yang tidak berusaha untuk dapatkan tempat-tempat ini untuk kita berdoa. Itu sebab yang tadi bila kita cakap tentang Hajarul Aswad, tak apa kita cium Hajarul Aswad, kalau kita dapat kita pergi cium. Tapi kalau kita tak dapat, kita jangan sedih. Jangan duk fikir tak apalah aku nak kena mari umrah lagi lah tu untuk aku dapat cium Hajarul Aswad. Tak apa, kita niat nak datang lagi tu tak ada masalah, tetapi kita ingat banyak lagi tempat-tempat lain yang doa mustajab. Kita tempat-tempat lain kita banyak lagi kita boleh berdoa dan kita berzikir. Wa mazhabu Syafi'i wa jamaahiru ashab ay yustahabu qira'at al-Quran. Mazhab Syafi'i dan majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata disunatkan baca Quran pada masa tawaf. Disunatkan baca Quran pada masa tawaf sebab itu tempat zikir. Wa afdalu dzikri qira'atul Quran. Itu sebab kadang-kadang kita dan zikir yang paling bagus sekali adalah baca Quran. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ada orang dia khatam Quran masa dia tawaf tu. Itu sebab kadang khatam Quran masa tengah tawaf ni tengok juga keadaan kadang dia angkat Quran tu kan sampai langgar siku kena orang. Yang ini benda-benda yang kita kena jaga betul. Kalau kita nak baca Quran, baca dulu. Letak Quran kat sini, jangan langgar orang. So kalau eloknya baca Quran yang kita hafal lah. Eloknya baca Quran yang kita hafal. Itu lebih baik dan kita, untuk mengelakkan fitnah dan berlaku perkara-perkara yang kita tidak ingini ataupun orang lain tidak ingini. Okey. Waqtara Abu Abdullah Al-Halimi min akibari ashabu Syafi'i. Dan Abu Abdullah Al-Halimi daripada ulama-ulama besar, di kalangan ulama yang besar juga dalam kalangan ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia kata annahu la yustahabbu qira'atul Quran. Dia kata tidak disunatkan baca Quran, dia kata. Nah, dia kata, dia khilaf lah, maksudnya dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang berbeza pendapat sesama mereka. Tetapi yang Imam Nawawi dia kata yang penting, yang sahih dia kata yang lebih aula adalah yang pertama tadilah, maksudnya lebih baik, lebih afdal baca Quran. Sebab Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Dan ada juga ulama lain dia kata apa? Wal qira'atu afdal min ad-da'awat ghairul mathurah. Dia kata bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah lebih baik daripada doa-doa yang tidak maksur. Maksudnya kalaulah tempat itu tidak ada doa yang maksur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baca Quran lebih baik. Baca Quran lebih baik. Tapi kalaulah pada tempat-tempat yang tertentu ada doa-doa yang Nabi ajar kita baca, maka pada ketika itu baca doa yang maksur itu lebih baik daripada baca Quran. Faham tak? Lebih baik daripada baca Quran. Sebab apa? Sebab Nabi yang baca. Kalau Nabi baca, maknanya pada ketika itu secara khususnya membaca doa itu lebih baik daripada baca Quran. Takkanlah Nabi nak buat satu perkara yang kurang baik daripada perkara yang lebih baik. Maka Nabi ini sentiasa mengajar perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang lebih baik untuk kita buat pada keadaan-keadaan tertentu. Ada yang kata al-qira'ah afdal, ada yang kata baca Quran lebih afdal. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata yustahabbu an yaqra'a fi ayyamil mawsim khatmatan fi tawafihi fa yu'azzim ajruha. Imam Juwaini dia kata disunatkan baca Quran pada hari-hari musim haji itu khatmatan, khitam, maksudnya khatam Quran pada tawafnya, maka dia diberi ganjaran yang besar. Dia diberi ganjaran yang besar. Ibn Allan dia kata perkara ni sebenarnya tidak ada sanad, dia kata, tapi itulah perbezaan khilaf lah di antara ulama-ulama Ibn Allan dengan Imam Al-Juwaini. Tak ada masalah lah ulama berkhilaf. Maka selagi mana dia tidak ada dalil, maka tidak ada dalil yang khusus, maka bacalah Quran, bacalah doa. Tetapi kalau ada doa khusus pada ketika itu, maka kita diutamakan untuk baca doa yang maksud daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau tak ada doa yang maksud, kita diutamakan lebih baik untuk baca Quran. Okey? Saya nak tengok, saya dah lama tak tengok chatbox ni, ada orang tanya ke ni? Ya Allah, banyaknya, kejap. Harap-harap tak adalah banyak pertanyaan. Okey. Waktu bila kita nak cium batu Hajarul Aswad, batu Hajarul Aswad ni tidak ada masalah nak cium bila pun. Sebenarnya masa tawaf, isu dia mestilah bukan masa tawaf.
Betul tak Puan Asma? Kalau masa tawaf memang tak boleh lah, batal lah tawaf kita sebab beralih bau kita dan sebagainya. Maka bila kita sampai, kita boleh cium Hajarul Aswad, tak ada masalah. Itu waktu yang tidak ada secara khusus. Okay? Dapat cium Kaabah dan solat di Hijri Ismail pun syukur. Betul. Betul. Dapat cium Kaabah, dapat solat di Hijri Ismail. Cumanya cium Kaabah ini dia tak ada riwayat, kecuali ada riwayat Nabi letak dada dia dekat Kaabah belah dalam Kaabah, dekat belah luar tidak ada riwayat. Cumanya ialah kita nak masuk ke dalam Kaabah tu kan susah. Maka itu sebab ada orang yang pergi kat situ. Cumanya kadang-kadang ada perkara-perkara yang ulu, yang melampau-lampau, kadang-kadang sampai tepuk Kaabah menangis dan sebagainya. Maka kita nak cakap besar tak boleh, kita nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Mungkin ada orang yang terlalu sebab sampai menangis. Cumanya kalau boleh kawal, maka kita tak perlu sampai macam tu. Maka kita buat perkara-perkara sunat yang lain yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dapat masuk Raudhah, insyaAllah dapat cium Hajarul Aswad, dan insyaAllah moga Allah bagi kita kelapangan untuk kita dapat buat perkara yang afdal, dapat kelebihan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baca 3 qul pun tak apa, sebab baca Quran kan, baca benda yang kita hafal itu lebih, saya rasalah dalam keadaan kita bertawaf itu lebih baik kita baca Quran yang kita hafal. Tapi kalau kita nak khatam, macam Imam Juwaini kata tadi, kalau boleh khatam lah. Walaupun Ibn Alan kata tidak ada dalil pun tentang itu, tetapi yang pentingnya baca Quran. Kita baca Quran kalau boleh kita nak khatam. Maka khatam itu satu objektif kita bila kita baca Quran lah, selain daripada kita nak beramal. Maka kalau keadaan kita tawaf itu pada masa yang orang tak ramai, kita boleh baca Quran dan kita boleh jaga kita punya arah bahu kita dan sebagainya, maka kita boleh je pegang mushaf dan baca Quran. Baca tawaf kan, sambil-sambil kejap kita lari-lari anak, kita lajukan sikit jalan, kadang-kadang kita perlahankan, kita sambil-sambil kita baca, kita menghabiskan tawaf itu dalam sambil-sambil kita baca Quran, tak ada masalah. Cumanya kalau dalam keadaan yang sesak-sesak ni, kita nak pegang mushaf tu takut mendatangkan masalah kepada orang lain dan juga mungkin masalah kepada kita. Maka kita baca 3 qul pun tak ada masalah, baca ayat-ayat yang kita dah hafal pun tidak ada masalah, janji ayat Quran di samping doa-doa yang kita disuruh baca tadi, ya. Okey. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang lari-lari anak tu Ustaz kan untuk orang lelaki saja kan? Sebenarnya kalau ikut tidak ada pula sebenarnya macam ni. Contohnya macam semayang kan, kadang-kadang kita semayang kan dulu diajar kalau semayang orang perempuan kena kepik sikit lah, kena ni. Sebenarnya benda tu kalau tengok dalam fiqh apa, sebenarnya benda tu khilaf. Ada ulama kata ya, ada ulama kata tidak kan. Cumanya bab berlari-lari anak ni pun saya tak jumpa lagi kata orang lelaki sahaja, orang perempuan tak boleh. Sebab berlari anak ni dia bukan berlari, dia berjalan laju sikit, maka boleh sebenarnya kalau tidak menyebabkan fitnah. Tapi kalau macam boleh terjatuh dan sebagainya, sebab kadang-kadang pakai kain kadang-kadang kan, ataupun pakai seluar, tapi risau takut ada benda-benda yang tidak mendatangkan mudarat dan bahaya, mungkin perkara itu saja. Sebab orang lelaki memang itu masa sa'i, dan masa sa'i, betul, daripada Safa dan Marwah. Masa tawaf, wallahu alam, saya masa tawaf ada lari-lari anak juga. Ya Ustaz, masa tawaf tu tak ada lari anak-anak sebab masa sa'i. Masa tawaf tak ada, masa sa'i yang ada lari anak. Masa tawaf tak ada. Masa sa'i sahaja. Wallahu alam, saya tak jumpa lagi dibezakan di antara lelaki dan perempuan masa sa'i tu. Maka boleh buat selagi mana kita tidak maksudnya kita buat atas kemampuan kita lah. Sebab lari-lari anak tu sebenarnya sunat juga. Maka kita buat sekadar yang kita mampu. Kalau kita boleh cari keadaan yang untuk kita mampu kita buat, kita teruskan untuk buat. InsyaAllah Ustaz. Soalan saya yang kedua kan. Baru pertama kali nak pergi umrah ni kan. Macam Ustaz kata tadi, ada peluang dapat cium batu Hajarul Aswad tu kan, kita buat umrah wajib tu sebanyak 3 kali. Jadinya yang kita nak cium tu waktu kita buat tawaf sunat ke Ustaz? Kejap,
buat umrah 3 kali yang wajib macam mana? Buat umrah 3 kali sebab Mutawif kata umrah wajib tu 3 kali dan dia kata tak boleh sentuh Kaabah langsung. Masa dalam ihram tu lah. Wallahu alam, siapa yang boleh bantu kat sini kok ada maksud lain daripada tu? Umrah wajib sekali saja. Yang dua lain tu sunat. 2 kali Ustaz, maksudnya masa tu dapat 3 kali je lah kalau boleh. Dia sebenarnya umrah ni yang saya nampak kalau ikut Mutawif ni, dia sebenarnya dia nak setting masa tu. Betul tak? Dia nak setting masa tu sebab dia nak, kan ada termasuk ziarah, dia nak susun para jemaah dan sebagainya tu kan. Kadang-kadang ada orang boleh buat umrah sehari 3 kali pun kan. Jadi dia duduk dekat Mekah tu kadang-kadang banyak kali dia boleh buat umrah. Cumanya dalam banyak keadaan juga orang duk kerja nak buat umrah ni, dia nak kena pergi ke tempat miqat dan sebagainya, balik tu kadang dia terlepas waktu-waktu afdal. Dia duk tawaf, sepatutnya kan dia tawaf kan, dia tawaf tu kan afdal lah. Dia duduk dekat Masjidil Haram, dia baca Quran, dia semayang sunat sebagainya tu pun banyak juga fadilat dia daripada dia duk pergi buat. Sebab kadang-kadang itulah, minta maaf cakap, kadang-kadang kita ni mungkinlah terikut-ikut juga kot, tapi wallahualam kadang-kadang kita nak kerja banyak umrah sehingga kita meninggalkan dan kita terlepas perkara-perkara afdal yang kita boleh buat dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi kan. Cumanya tadi betul, mungkinlah wallahualam apa maksud Mutawif yang kata umrah wajib 3 kali itu saya tak faham, saya tak ada maklumat sangat, tetapi berdasarkan pengalaman Macam ni Ustaz, dalam satu-satu package tu yang dibenarkan, yang maknanya Mutawif tu hanya bawa dia orang 3 kali dalam satu package tu. Maknanya kalau nak buat lebih kena buat sendirilah. Okey, faham. Maksudnya umrah yang dibawa oleh Mutawif. Betul tak? Mengikut masa Ustaz, masa yang benar. Ya Ustaz, betul tu. Betul. Sahabat semua. Betul lah. Betul. Saya minta maaf sebab saya ni pergi umrah dulu pun memang cowboy juga. Pergi dengan kawan dia pun, yelah dia faham-faham sendiri kan. Dia kata baca sendirilah, dia kata. So kita pun tengok-tengok apa yang wajib, apa yang sunat kita buat lah. Saya tak ikut package. Walaupun ada masa kita termasuk dalam group package dan sebagainya. Cumanya package ni kadang-kadang cara diberitahu tu seolah-olah macam dia hukum. Tu kadang-kadang kita tersilap faham, tu jelas sikit. Tapi so far insya-Allah tak ada masalah. Ikut je apa setting syarikat syarikat travel itu supaya sekurang-kurangnya kita dapat duduk dalam setting yang agak selesa untuk kita buat kerja umrah insya-Allah. Cumanya nak cium Hajarul Aswad semua tu kita kena cari masa lah. Biasa package travel ni dia akan bagi masa dah, dia ada bagi tahu dah masa ni kita bawa. Tapi tengok keadaan juga, kalau waktu tu ramai, kalau bulan puasa memang payah. Memang payah. Okey, ada minyak wangi, takut jadi ni, takut batal ihram ke? Misum, isu takut batal ihram ke? Ustaz, nak tanya boleh ya? Kenapa? Boleh. Kenapa boleh katalah macam pengendali umrah ni kan, dia macam satu trend kata buat umrah tu 3 kali. Sedangkan kalau ikut sunnah kita membanyakkan amal ibadah dalam Masjidil Haram masa kita pergi umrah kan. Beban ni kita pergi 3 kali tu memang saya pergi dulu pun macam tu jugalah 3 kali lah. Jadi masa kita tu memang banyak terbuang nak pergi sana pergi sini memanglah. Jadi apabila saya balik pada umrah, saya masuk kelas yang berdasarkan sunnah ni kan, baru nampak memang banyak masa saya. Ya Allah, Masya Allah, kita minta maaf lah. Kita terlepas kan, masa tu kita tak tahu benda yang sunnah yang betul kan. Jadi saya tengok memang banyak masa kita terbuang dalam, itulah kata dalam proses nak pergi ke mikat tu, dia 3 kali mikat tu memanglah kata ambil masa banyak sangat. Dengan siap kita marah teksi lagi, marah orang, merungut panas dan sebagainya kan. Jadi macam itulah, saya soalan tu saya tak boleh nak jawab lah sebenarnya. Sebab alhamdulillah ramai orang mula belajar balik dan harap-harapnya ialah syarikat travel ni pun saya tak ada hak pun nak kata itu dan ini. Cumanya kita amat-amat berharap mereka
mampu untuk memberi ruang kepada para tetamu Allah SWT ini untuk ada peluang yang banyak untuk mengejar pahala dekat sana. Jadi mereka sepatutnya pada saya memberi tunjuk ajar yang sepatutnya untuk kita sama-sama rasa berbaloi lah bila kita pergi tu, insya-Allah. Rasa berbaloi untuk kita pergi. Wallahualam, itu kena tanya balik mungkinlah. Sebab masa saya pernah tanya, masa ada seorang mutawif tu, masa mutawif tu terang kat kita orang kan. Dia kata, ada sebab ada orang tanya, dia kata mana lebih afdal lagi? Buat umrah 3 kali ataupun kerap kita banyakkan tawaf. Tawaf, ya Tawaf betul. dalam ni kan. Dia kata tawaf, tapi kenapa dia kata kena pergi buat umrah 3 kali? Dia kata sebab dia kata memang macam tu SOP. Jadi kita ni pergi bawah agensi kita tak boleh nak kata apa lah. Kita ikut je lah kan. Ya, jadi insya-Allah tu lah kata. Jadi saya memang terus terang cakap, saya masa buat umrah tu memang banyak masa saya terbuang buat benda-benda macam ni lah. Jadi start doakanlah moga saya pergi dan untuk kali kedua ni. InsyaAllah, Doakan boleh. doakan Kalau ikut package pun rasanya kalau boleh minta escape dan kita stay dekat Masjidil Haram, dia Sebenarnya boleh kalau tak nak pergi umrah Ustaz. tidur. so saya rasa kita bila kita dah belajar, lepas ni kita boleh deal dengan mutawif dan sebagainya. Mungkin kita kata saya nak stay dekat Masjidil Haram, saya nak buat tawaf, saya nak khatam Quran dan sebagainya. Mungkin boleh kot, as long as kita dapat umrah sekali atau 2 kali tu. Ustaz sebenarnya macam ni. Yang dia bagi kita bertawaf banyak kali tu, kita boleh buat untuk arwah mak kita, untuk ayah kita. Ada yang masa saya pergi rumah tawif tu cakap macam tu. Bukan. Okay. Ya, itu je lah. Okey, terima kasih. Okey, faham. Mungkinlah untuk buat umrah untuk mak ayah lah mungkin. Okey, boleh. Saya faham benda tu, cumanya itulah kadang-kadang maklumat itu itulah agensi travel ni, ialah kawan-kawan kita pun ramai juga kadang-kadang ikut trend sendiri. Tapi itulah as long as umrah itu sah, pertama dah cukup dah. Dan inilah gunanya kita tuntut ilmu. Dan kita cuba letakkan diri kita supaya kita jadi cerdik untuk cari pahala yang lebih. Yang lebih lagi. Okey, cuma saya nak tadi yang isu Hajarul Aswad tadi, kalau kita cium Hajarul Aswad, ada bau dekat kita, adakah terbatal ihram? Saya tak rasa itu terbatal ihram sebab kita, bukan dengan kita sengaja. Itu sebab better pergi selepas kita tahallul, lepas kita habis buat umrah, kita pergi cium Hajarul Aswad, ataupun sebelum kita buat umrah, buat kerja ibadat umrah itu, supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan kita punya ihram. Sekali okey, latih jemaah untuk boleh juga kita boleh buat umrah sendiri. Buat umrah sendiri ni sebenarnya ajar isum bagi orang yang dah biasa pergi umrah, dia boleh buat umrah sendiri. Tapi bagi orang yang kadang-kadang gugup datang dari kampung, tak tahu kan, tak naik kereta api pun tak pernah, tiba-tiba naik kapal terbang. Dia jadi takut sana, takut sini, dia ikut je kan. Jadi nak buat umrah sendiri tu mungkin jadi kekangan bagi mereka. Tapi bagi siapa-siapa yang dah memang berani dan biasa buat umrah sendiri, maka boleh buat umrah banyak kali pun tak apa, tak ada masalah. Cumanya di sana ada amal ibadat ataupun sunnah-sunnah yang lebih afdal kita buat. Ustaz, boleh ke niat sekali umrah yang kita buat untuk di sini dengan niat umrah untuk, tak boleh. Kalau ikutnya tidak boleh, kena berasingan. Sebab ini ibadah yang dua-duanya sunat kita buat. Maka saya tak terjumpa lagi lah setakat ni wallahualam, saya tak jumpa lagi boleh niat untuk kedua dua bahagian. Nanti saya cuba cari insya-Allah. Saya tak jumpa lagi kita boleh niat untuk dua sekali. Wallahualam, nanti saya cuba jawab, kalau saya sempat saya cuba copy paste dulu teks message ini. Tak dipaksa nak ikut mutawif apa semua. Okey, betul, tak dipaksa. Cumanya tu macam saya kata tadi lah, ada orang yang mungkin dia rasa
takut dan rasa macam tak cukup ke aku buat umrah ni kalau tak buat 3 kali sebab itu, sebab dia tergerak untuk terdesak untuk ikut. Cumanya itulah kena tanya, kena berani tanya tu, sebab saya kata saya ajar dan saya nasihat kepada para jemaah, kalau ada rasa tak puas hati ke tanya je. Kalau rasa macam penat boleh tak? Jangan rasa macam kalau aku tak buat ni tak sah kot aku umrah ni, tak. Maksudnya kita kena tanya. Tu sebab kita belajar untuk tanya, kita belajar untuk dapatkan kepastian, kita belajar untuk mendapatkan susur galur cara peribadatan kita supaya kita yakin dengan apa yang kita buat ni mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Cumanya kena tanya dalam keadaan yang beradab lah. Kadang-kadang kita ni tengah panas terik, letih dan sebagainya, tanya pun kadang-kadang jadi macam rasa nak marah lah. Tapi tanya masa kursus tu tanya dah awal-awal. Bagi orang-orang yang tidak ada pengalaman pergi umrah, dibantu oleh orang-orang yang dah banyak kali pergi umrah. Betul, kadang-kadang nak niat ihram pun tanya kawan, kadang-kadang kan padahal niat tu dalam hati dah memang dia dah pegangkan ihram dah. Maka dia pakai ihram tu sebenarnya dia dah niat dah nak ihram kerana Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang tanya kawan lagi nak niat macam mana, sebab isu lafaz niat tadilah. So benda-benda macam ni sebenarnya tidak sama kekuatan diri kita Allah bagi dekat orang lain dengan dekat kita. Macam-macam keadaan, ada orang pergi umrah ni nak menyelesaikan masalah dia, pada juga dia dah serabut sangat dekat Malaysia ni, aku nak pergi umrah lah. Ada orang pergi umrah nak merawat diri pun ada juga. Jadi pergi umrah, tetapi ada banyak lagi tujuan-tujuan yang sebenarnya dibolehkan pun sebenarnya pergi umrah untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, buat umrah kerana Allah Ta'ala, nak cuba orang kata apa, cari jalan untuk hilangkan kekusutan ke apa ke, sebenarnya tak ada masalah selagi mana umrah itu dibuat kerana Allah Ta'ala dan masing-masing dengan niat dan tujuan yang dibolehkan oleh syarak untuk kita terus berdoa dan mengharapkan orang kata apa, rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Betul. Ustaz, Okey. nak tanya Ustaz, Boleh. macam mana pula kita nak cium Hajarul Aswad tu, dia ada satu agensi pula, 5 orang tolong adang untuk kita terus sampai kat situ, tak ada siapa kacau. Bayar 300, bayar 400. Macam mana tu Ustaz? Yang tu yang langgar orang bukan kita lah, dia langgar yang orang. tu sebenarnya dia tak langgar orang. Yang tu sebenarnya dia tak langgar orang. Dia tidak dia tak langgar orang, tapi orang yang bawa dia tu langgar orang. Pada saya dia bersubahat. Itu sebab saya kata benda ni sebenarnya dia tidak bagus. Kalau tanya saya secara personal dan kita bincang balik, tengok keadaan tu tidak bagus sebab dia mendatangkan resah, dia mendatangkan mudarat kepada orang lain. Dan kalaulah dia beratur, orang lain pun beratur juga nak dapat Hajarul Aswad, dengan sebab dia bayar 300 ni, dia bayar 200, orang ni langgar pergi buka jalan untuk dia, highway, dan dia dapat Hajarul Aswad. Dia menafikan hak orang lain. Pada saya dia menafikan hak orang lain. Wallahualam. Masing-masing ada rezeki. Itu sebab kadang bila sembahyang jemaah kan turun cuk tempat depan, datang lambat masjid nak duduk depan. Maka kita buat kerja-kerja itu sebab banyak perkara dalam haji umrah ni, banyak perkara sunat. Allah Maha tahu Islam tu memang dia buat setting tu, manasik itu meraihkan. Sebab yang buat tu pun, yang bagi syarat-syarat dan rukun-rukun itu Allah SWT, dan dialah Maha Pencipta, dialah yang Maha menyusun, dia tahu dulu macam mana, yang nak mari macam mana, matinya kita nanti macam mana pun dia Maha tahu. Itulah Allah SWT. Maka inilah sebenarnya ibadah umrah dan haji sebenarnya senang. Banyak perkaranya sunat. Kalau kita tengok banyak perkaranya adalah sunat. Katakanlah ada orang dia tak tahu nak doa apa-apa, dia tak hafal doa apa-apa, dia pi je. Dia niat ihram, dia semayang 2 rakaat pun tak, kan? Dia cium Hajarul Aswad pun tak, semayang dalam raudah pun tak, doa bawah hijab Ismail pun tak, tapi dia buat rukun umrah. Sah dah umrah dia? Sah insya-Allah. Tapi dia doa lah bahasa Melayu, ya Allah, aku nak anak aku jadi soleh-soleh, ya Allah, bantulah kami jadi pasangan yang bahagia, bantu. Dia doa lah bahasa Melayu. Maka dia dapat dah umrah dia dapat insya-Allah. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin hati dia lebih rapat dengan Allah dan tergantung terus dengan Allah Ta'ala berbanding dengan kita yang mungkinlah sibuk sana, sibuk ke sini, kan. Itu belum lagi cerita nak shopping kurma, jubah apa semua tu, kan. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita diberi
kekuatan, diberi peluang untuk kita ikut betul-betul sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita mampu menjaga adab, dalam keadaan kita mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain, mampu untuk mengajar orang lain buat kerja baik, maka dengan itu kita menjadi manusia-manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat benda-benda baik itu dekat Kota Mekah, dekat Madinah, dalam kita buat umrah dekat Kaabah, maka itu didoakan untuk daripada Allah SWT supaya pahala itu berlipat kali ganda dan kita terus dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang terbuka aurat bagi kaum wanita, ini biasa. Kadang-kadang tolak kursi roda, dia langgar kaki kita, dia marah kita, macam-macam Allah uji dekat Mekah ni. Macam-macam Allah uji. Maka itulah banyak benda-benda yang kita kena jaga. Adab tu kita kena jaga banyak-banyak sangat-sangat. Itu sebab bagusnya, terbaik sangat dah Allah SWT susun. Ada perkara yang wajib sikit, perkara yang sunat banyak, adab kena jaga. Maka jaga adab pun pahala, tak menyakitikan orang lain pun pahala juga. Dalam keadaan kita boleh menyakiti orang lain tapi kita tak buat benda tu, maka Allah SWT rahmati kita dan berkati kita, insyaAllah. Kuliah kita hari ni sejam ke 2 jam, Pak? Ikut Ustaz mampu lah Ustaz. Sekarang boleh 2 jam terus. Kalau tak boleh. Tapi 2 jam ni pun macam tak lepas dah ni. Rasanya Okay. macam tak nak lepas. Boleh ke saya berhenti dulu? Boleh Ustaz, boleh. Saya kira kita taruhkan dulu majlis Kita ada masa lain insyaAllah untuk kita. InsyaAllah. Tadi masa Kita kita tangguhkan. baca-baca tadi rasa macam sikit, tiba bila dah masuk macam banyak pula. Tapi tak apalah, moga-moga saya minta maaf di atas kekurangan saya. Moga Allah kalau tak dapat daripada saya pun, moga Allah bagi banyak-banyak lagi ilmu dan kekuatan kepada para jemaah sekalian, mungkin daripada ustaz-ustaz lain juga, supaya siapa-siapa yang pergi umrah, siapa-siapa yang pergi buat haji dapatlah rebut peluang buat umrah yang terbaik. InsyaAllah semoga kita sama-sama dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Azhar, dan terima kasih atas pencerahan yang cukup jelas dan terperinci melalui kitab Al-Azkar mengenai Ibn Suci di Tanah Suci Makkah, mengingat dan juga doa, yang mana doa ini sebagai pendinding diri sepanjang perjalanan melakukan ibadah dan juga usaha mengingati Allah secara berterusan. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudah luangkan masa sehingga ke akhir majlis ini, dan juga kepada pelajar juga terima kasih atas semangat penajaan ini, dan juga bagi menegakkan majlis ini sudah tutup dengan tasbih kafarah dan surah Dah tutup dah tadi? Tak ada tutup dia tu? Okey, baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainon. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat, kalau nak baca Al-Waqi'ah, bolehlah Zainal tolong bacakan. Kalau nak baca lah, kalau nak baca sendiri silakan.